Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang saudara yang berkesempatan petang ini petang Rabu, petang Khamis, petang Jumaat serta petang yang baik. Saya dah rasa sebulan dah saya buat appointment tak dapat sebab saya tahu dia kesibukan saudara. Apa dengan siapa? Saudara, tapi atas kesibukan beliau sebagai Susah Agung, hari ini kita dapat berkesempatan sekali lagi. Saya bertemu dengan Yang Berhormat Dato' Ahmad Maslan, Susah Agung UMNO. Banyak benda yang kita nak bercakap dengan beliau hari ini. Kalau saya marah, mungkin dia marah pada saya sebab baru ni saya memang marah dengan Ketua Penerangan. Jadi saya rasa Ketua Penerangan tak layak untuk bercakap. Tak gitu, saudara. Okey, apa khabar, Dato'? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT saya dapat bersama pada petang ini. Ya, Dato', macam mana kedudukan UMNO sekarang, Dato'? Sentiasa menghadapi cabaran dan kita teguh untuk mempertahankan UMNO dan tentunya mempertahankan institusi kepresidenan. Pada ketika yang sama, tahun ini tahun yang bersejarah kerana ia akan meletakkan UMNO umur 75 tahun. Jubli Intan. Jubli Intan. Ya. Jubli Intan. Ini satu perkara yang sukar parti-parti lain seumur ini. Mana ada di Malaysia ada parti lain yang seumur UMNO 75 tahun. UMNO adalah parti yang teguh. Dan UMNO sentiasa meneruskan prihatin rakyat dan UMNO akan terus berjuang demi agama, bangsa dan tanah air. Itu mukadimah saya dengan Yang Berhormat Dato' Ahmad Maslan selaku Susah Agung. Sebab hari ini memang UMNO begitu kontroversi hari ini. Saya melihat Dato' dah ramai dah masuk ni, Dato'. Teman-teman saya, saudara kuda Lego daripada Raju Raj, Mat Kilau daripada Pahang, saudara Anwar Muhammad, saudara Khazani. Ramai saudara. Saya bersyukurlah kerana dapat berjumpa dengan Susah Agung kita. Dan saya melihat, saya nak bertanya dengan Dato' sebenarnya tentang apa yang berlaku dalam UMNO sekarang ni. Benarkah? Sejauh mana benar adanya tim-tim, tim A, tim B dan tim C dalam UMNO ni. Orang kata orang ini, orang tu kata orang ini, sehingga akhirnya hadirnya buku 30 dalil yang bagi saya tak sepatutnya lah, yang membelasah Presiden. Silakan, Dato'. Ya, itu soalan yang cukup menarik daripada Datuk Kamal Amir. Beliau ada ramai pengikut di luar sana. Dan saya yang pertama yang saya nak sebut ialah mengenai institusi kepresidenan. Presiden sendiri mengarahkan saya untuk mengeluarkan kenyataan baru-baru ni bahawa pemilihan UMNO akan dilakukan pada tahun ini juga. Tahun ini juga, ya? Jadi pada tahun ni, kalau mengikut jadualnya, kita akan ada 2 Perhimpunan Agung UMNO. Mesti dibuat tahun ini juga, Dato'? Itu kehendak Presiden. Setakat ini begitulah, tidak ada perubahan apa lagi. Kehendak perlembagaan, kehendak ROS rasanya sampai Disember, Dato', tak? Ya. Tetapi kita nak kena selesaikan Perhimpunan Agung tahun 2020 terlebih dahulu. Di ilmu jana baik kita membuat keputusan. Ada orang tanya apa yang dibincang di ilmu jana baik. Ini pun orang tanya juga tu. Ini daripada mangkuk-mangkuk daripada PBM dia duk bertanya, Datuk, tentang apa ni. Apa perlukah kita jelaskan kepada mereka apa yang kita bincangkan? Sila, Datuk, jawab, Datuk. Strategi dalam parti tak boleh dicerita kepada orang lain. Kalau strategi diceritakan, maka dia bukan lagi strategi. Oleh itu, apa yang ingin saya nyatakan di sini hanya 2 perkara. Apa yang berlaku di jana baik itu dan keputusan jana baik, ada 2 perkara yang saya ingin kongsikan. Yang pertama ialah Perhimpunan Agung UMNO 2020 ni akan diadakan pada 27 dan 28 Mac. Iaitu pada hari Sabtu dan hari Ahad. Secara maya atau secara bersemuka? Bersemuka sebahagiannya. Pemimpin-pemimpin utama iaitu ahli-ahli Majlis Tinggi UMNO, Exco Pemuda, Exco Wanita, Exco Puteri, dia akan berada di PWTC. Kemudian yang lain berada di bahagian masing-masing. 13 perwakilan tu berada di bahagian masing-masing. AJK bahagian boleh bersama. Dan kita akan menggunakan sistem online, sama ada Webex ke Zoom ke FB Live ke, ya. Sebagai contoh, ketika perucapan perasmian tiga-tiga sayap itu,
tentunya FB Live pun boleh ya. Datuk Seri Utama Muhammad Hassan dia akan merasmi Wanita Pemuda Puteri. Itu pada hari Sabtu 27 hari bulan. Pada 28 hari bulan hari Ahad, tentunya ucapan dasar Presiden itu FB Live pun boleh ya. Tetapi kemudian akan diikuti oleh jurucakap negeri-negeri. Ia boleh menggunakan Webex atau Zoom secara online ini untuk dipancarkan, berkomunikasi dengan perwakilan 151 bahagian. Okey, itu dari segi perhimpunan. Itu yang pertama. Yang dibincang di Janda Baik. Banyak dibincang, 3 jam mestilah banyak berbincangan. Katanya sampai dikunci ini apa pusat ilmu tu. Ia kerana PKP, PKPB. Sebab laporan daripada media mengatakan Kenapa kita buat di sana? Ya. Kita buat di sana kerana mesyuarat MKT ni tak boleh dibuat di bangunan UMNO. Wilayah masih lagi PKP. PKP ni berkumpul ramai-ramai tak boleh. Tak boleh. Kita berdua hari ni boleh lah. Ya. Tetapi apabila nak ramai, dia kena buat di negeri yang ada PKPB. PKPB boleh dipaham. Itu sebab buat dipaham. So, ramai yang bertanya kenapa buat di Janda Baik. Ini tidak diperjelaskan. Ini saya nak jelaskan. Dan satu lagi ialah sebabnya itu kita ada kebenaran merentas negeri lah. Kena ada surat Berapa yang daripada datang semua, Dok? Berapa ahli majlis tinggi yang datang? yang datang. Saya nak maklum 100%. 100% ya? 100% Semua majlis tinggi datang kan? Presiden, timbalan presiden, anak presiden. Semua. Tidak ada seorang yang tak datang. Ada perbincangan kononnya. Nak jelas daripada ni susah lah. Adalah kata-kata kononnya dibincangkan tentang kedudukan kita dengan PBBM. Sedangkan bahagian-bahagian sudah buat ketetapan. Tidak mahu bekerjasama dengan Parti Peribumi Bersatu ni. So, adakah perkara ini dibincangkan dalam mesyuarat majlis tinggi? Saya diminta tidak menyebarkan apa keputusan lain selain pada 2 perkara. Ini soal dasar ya. Satu lagi perkara yang saya nak umum. Tapi Datuk kena ingat tu, bahawa ini kendak perwakilan bahagian Datuk. Bahagian sudah buat keputusan, takkan majlis tinggi tak ikut apa kendak bahagian. Itu saya akan ulas sekejap lagi. Tadi saya kata 27-28 adalah Perhimpunan Agung UMNO. Sebahagian bersemuka, sebahagian besar lagi maya. Saya kira ia akan dilakukan, apa juga berlaku. PKP ke PKPB ke PKPP ke, kali ini tak ada lagi penangguhan. Yang kedua ialah mengenai mengenai sambutan 75 tahun UMNO. Ini paling penting. Dan kita akan buat beberapa aktiviti. Satu daripadanya yang telah diumum ialah sayembara penulisan puisi. Iaitu pertandingan penulisan puisi. Di setiap bahagian atau setiap negeri ataupun di kepada rakyat Malaysia. Seluruh ahli. Bukan ahli UMNO pun boleh. Ahli DAP pun boleh. Puisi itu terdiri daripada 3. Iaitu sama ada pantun atau sajak atau syair. Tema dia apa? Temanya ialah Jubli Intan UMNO, Jasa dan Perjuangan. Jasa dan perjuangan, okey? Sebab UMNO ni 75 tahun, tentu banyak jasanya. Tak dapat dinafikan. Kerana pemimpin UMNO juga adalah pemimpin kerajaan. Kecuali 22 bulan. Tak, parti tidak ada masalah lah tu. Yang masalah pemimpin je kadang-kadang ni tu. Itu satu. Yang pertama, sayembara penulisan puisi. Hadiah pertama RM4,000. Besar tu. Sijil dan plak. Hadiah kedua RM3,000, sijil dan plak. Ketiga RM2,000, sijil dan plak. Lepas tu 10 sagu hati, RM600 setiap satu, sijil dan plak. Kalau ingin menyertai, umur 16 tahun sehinggalah umur 95 tahun. 95 lah kita letak. 95. Datuk jangan menyinggung tu. Mana boleh fikir. Hanya orang tertentu saja boleh fikir tu. Penyertaan bermula 23 Februari. Sehingga 1 April. Sambutan kita buat bila, Datuk? Sambutan ni 11 Mei. 11 Mei ni 2 hari sebelum raya. Itulah cerita dia. Jadi sama ada berlaku 11 Mei atau kita tangguh lepas raya, itu kita akan buat keputusan kemudian. Itu sayembara penulisan puisi. Sayembara yang kedua ialah video pendek.
video pendek ni apabila kita dapat, kita boleh guna, lepas itu kita boleh viralkan. Ya. Apa dia punya tema? Masih lagi Jubilee Intan UMNO Jasa dan Perjuangan. Tarikh pun serupa, 23 Februari start. Tarikh tutup tadi 1 April. Ini 10 April. Ya. Kita bagi lebih masa sikit. Hadiah pertama dia banyak. Berapa tu? 7,500. Ada ke duit UMNO ni tu? Duit UMNO sebenarnya sudah dirilis, tetapi kerajaan ini, SPRM kerajaan ini dan peguam negara kerajaan ini merayu di mahkamah yang lebih tinggi. Dia tak ada lagi lah. Itu yang jadi masalah apabila kerajaan ini apabila duit UMNO telah dirilis, sepatutnya rilis je lah. Tak payahlah merayu-rayu semula kepada peringkat yang tertinggi. Jadi ini yang jadi masalah. Kerajaan ni kerajaan mana sokong tu? Kerajaan ni kerajaan saya sokong. Macam mana tu? Tetapi kerajaan ini merayu ke mahkamah yang lebih tinggi tentang duit UMNO ni. Yang nak diriliskan? Mahkamah dah rilis, tapi merayu ke mahkamah yang lagi tinggi. Kerajaan yang Datuk sokong? Kerajaan yang saya sokong. Aduh, ini dah tak Bukan betul. kes tu aja. Kes Jom. kes 1 juta duit UMNO Kedah. Dia ada 41 kes penyitaan, 80 kes compound. 41 kes penyitaan ini kalau 1 juta kena sita 1 juta lah. Tapi yang compound tu dahsyat sebab di bawah Latifah Koya. Ya. Latifah Koya dia mesti lebih hebat daripada orang lain. Jadi daripada 41 kes dia cari 80 kes. Okey. Daripada penyitaan jumlah yang sama, dia gandakan compound 50 kali ganda. Kalau juta 50 juta lah. Gitulah. Kalau 50,000 ada yang dapat 50,000 cek tu, kena bayar 2.5 juta. Mana nak cari duit tu? 50 kali ganda. Ada UMNO bahagian dapat 100,000. Apa bahagian berkena juga? Sebahagian, beberapa bahagian daripada 80 orang tu kena bayar 2.5 million 25 kali ganda. Orang ni kalau compound selalu kan RM300 laju, bawa kereta laju. Selalu compound 150 je kan. Separuh pada tu. Tapi compound ni 50 kali ganda. Zalim. Adil betul lah kerajaan dulu. Yang Datuk sokong. Kerajaan dulu adil betul lah. Dari dulu dan meneruskan untuk hari ni. Dan kerajaan ini meneruskan keadilan itu. Kerajaan yang Datuk sokong kena terima hakikat itu. Jadi saya rasa tak. Itulah saya masakan bahawa. Dah lah orang tak tahu pun duit tu datang daripada mana. Manalah orang terima daripada Presiden untuk tujuan aktiviti parti. Tanya Presiden, Datuk Seri ambil duit daripada mana? Manalah ada orang tanya begitu. Tak logik langsung. Tak logik. Okey, ni video pendek. Tak habis lagi video pendek. Video pendek. Sebab tanya pasal duit. Iyalah. Nombor 1, 7,500 sijil dan plak. Nombor 2, 5,000 sijil dan plak. Nombor 3, 3,000 sijil dan plak. Lepas tu 15 hadiah sagu hati. Tadi 10, ni 15. 15 ya. Tadi 600 dan 750 setiap satu sijil dan plak. Okey. Itu lepas itu tiada yuran penyertaan tu. Tiada yuran penyertaan percuma. Dan yang akhir sayembara mencipta logo. Temanya pun sama. Jubilee Intan UMNO Jasa dan Perjuangan. Tarikh buka 23 Februari juga, tarikh tutup 23 Mac. Kita bagi sebulan. Dia sebut logo tu, saya pernah bercakap dengan Datuk ni, logo kita ni kita dah salah ejaan itu tu. Itu kena betul balik tu. Yang ni logo 75 tahun UMNO. Logo 75 tahun. Logo 75 tahun UMNO. Datuk sebagai Susah Agung, Datuk juga boleh bawa dalam majlis tinggi. Kalau yang silap kena betul Datuk. Ramai betul. Kuda Lagu, Kamaluddin, Saudara-saudara yang menyalari Muhammad Yusof, Datuk respon Razi Rozali, Kamaluddin Din, Faridah Pardi. Wah, minat betul dia orang ya. Awang Jaha, Rohana Ismail, Hazri Zakiah, Adi Diksi, Diksi. Dia selalu bersama saya. Ali Saad, Jaka Lenglong. Betul ke nama tu? Tak tahu lah tu. Itu nama dia. Jadi cipta logo ni. Cipta logo ni.
Mu 1 3,000 sijilan plak, mu 2 2,000 sijilan plak, mu 3 1,000 sijilan plak, 10 sagu hati, 500 setiap satu. Kalau nak tanya mana lagi syarat-syarat apa semua, tengok mudah je, www.amno-online.my. Okey. www.amno-online.my. Kat situ semua ada. Borangnya pun ada di situ. Kita minta yang original. Ya. Itu bab apa yang diputuskan oleh mesyuarat Majlis Tinggi dijaga baik. Dua perkara yang saya nak kongsi. Okey. Yang lain saya tak nak kongsi. Okey, saya nak tanya. Pegang rahsia. Okey, betul. Angkat sumpah. Okey, Pegang rahsia. Saya setuju. Strategi parti mana boleh orang tahu? Betul. Tapi apa pandangan Datuk tentang surat yang ditulis Mat oleh Ali Sulaiman. apa pandangan Datuk? Surat yang ditulis oleh Ketua UMNO bahagian Pengerang yang juga merupakan timbalan speaker kepada kepada Peguam Negara mengatakan bahawa Parlimen sudah dimandulkan. Datuk jangan lupa, Datuk ahli Parlimen. Pandangan Datuk, dan beliau ada ahli Parlimen mewakili UMNO. Mandul. Dimandulkan. Kerajaan yang Datuk sokong. Strawberry, Nur Maria, Amir Dola, Mizi Aziz, Jariati Roslan, Halim Tuah Rahmat, Kayum Amri, Fadilah Melan, Halim Tuah lagi sekali, Zainal Ma'ali, Saad Aziz, Mahamuddin Mursyidi, Ai Taksiah, Jun, Yusman, Ella Atan, wah, semua. Datuk kena jawab saya tadi tu, pandangan Datuk dengan ni. Pantun. Mereka juga nak pantun. Pantun, sabar. Nak kena tengok, tak hafal pantun semua walaupun sendiri buat. Ya? Tak, kita petang ini kita amat bersyukur kan dapat bersama-sama dengan Susah Agung UMNO. Kerana sekarang ni UMNO ni banyak benda. Datuk Kamal Amin. Ya, saya. Pada hari Selasa, Ya. di meja ini, Ya. saya didatangi oleh pegawai polis. Kenapa? Menyiasat kerana saya menulis surat meminta ahli-ahli parlimen, UMNO dan BN Ini memang saya nak tanya itu. mengadakan sidang dewan. Betul. Yang dipangkah oleh mantan Susah Agung yang lepas. Saya dipangkah habis lah. Dia pangkah habis itu. Dia kata tak berperbagaan lah, menentang dan sebagainya. Segala. Okey. Ya Allah, segalanya saya ditembak kiri dan kanan oleh kawan dan lawan. Hancur. Tapi sebagai pejuang kita kena sabar, tabah, gigih, berani. Ini saya sayang Datuk ni. Yang ini saya sayang Datuk. Selang 2 hari, pegawai polis tu datang. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bertitah. Parlimen boleh bersidang walaupun ketika darurat. Artinya Datuk betul. Ya Allah, ya Tuhan. Saya senyum sepanjang hari semalam dan sepanjang hari ini. Iyalah. Tak berartinya apa yang Datuk nyatakan itu betul. Mereka juga, melainkan mereka ada agenda peribadi. Aduh, ya Allah, ya Allah. Ini keadaan UMNO ni Datuk. Saya melihat secara setiap malam saya bercakap dengan teman-teman saya yang melayari video Amir Hijaz ni, mereka menzahirkan pandangan. Bukan mereka tak sayang pada parti. Kecintaan mereka. Malahan sekarang ni Datuk, mereka lebih yakin kalau UMNO bertanding secara solo. Apa pandangan Datuk? Saya tengah cari pantun. Datuk cari pantun. Saya nak bagi tahu sambil Datuk cari pantun tu, dapatan saya mengatakan kalau UMNO secara Barisan Nasional, malahan daripada ini survey yang dilakukan, bahawa kita mengatasi UMNO Barisan Nasional. Sebab mereka sebenarnya Datuk, terus terang saya katakan, Datuk sebagai ahli parlimen, Datuk kena hayati ini perasaan rakyat. Mereka bukan lagi marah tu, mereka sudah berdendam dengan kerajaan yang Datuk sokong. Mereka sudah berdendam kerana kehidupan mereka susah. Datuk, apa yang Datuk perjuangkan di parlimen berhubung dengan soal kumpulan wang sebenar pekerja, hari ini masih tak tuntas lagi. Kita minta 10,000 secara off. CEO dah kena tukar. CEO ni perlu disiasat Datuk. Datuk kena bawa di parlimen. He need to be investigated. Mesti disiasat sebab mereka menjaga fund managers. Orang-orang yang menjaga dana-dana pelaburan, takkan kumpulan masa duit dah tak ada. 1 triliun bukan satu ringgit duit tu. Bukan sedikit, 1 triliun. Mana pergi duit tu? Sekarang ni nak bagi pada tu 10% benda tak boleh. Apa ceritanya tu? Macam mana dengan moratorium? Bank. Datuk. Pantun. Sila. Ciptaan sendiri. Ciptaan sendiri. Sila Datuk. Semangat sedikit jangan dibuang. Sekian lama sudah membara. UMNO bangkit terus berjuang.
demi agama, bangsa, negara. Wah. Satu lagi. Ya. Sekian lama sudah membara, sepanjang hayat dilupa jangan. Demi agama, bangsa, negara, prihatin rakyat jadi pegangan. Wah. Tu, kalau inilah sikap ahli-ahli UMNO begini tu, saya rasa tak ada masalah UMNO menghadapi pilihan raya ni tu. Ada tanya, padanlah muka saya manis petang ni. Tak, Datuk, kalau ada yang bertanya, Datuk kena respon juga. Yalah, Ya. contoh ya. Ya. Kadang-kadang apabila kita menyatakan itu, kebenarannya datang kemudian. Sebagai contoh, apabila saya kata kita hendaklah ini akhir tahun awal tahun 2016. Ya. Awal tahun 2016. Saya kata kita dah ada kerja satu sekarang. Maka elok kalau kita yang minat online, buat bisnes online, waktu senggang atau waktu hujung minggu. Ya. Itu 2016. Masa tu Timbalan Menteri Keuangan. Timbalan Menteri Keuangan. Ya. Saya kena belasah. La ilaha illallah. Hanya Allah yang tahu. Kiri, kanan, Timbalan Menteri tak prihatin pada rakyat. Suruh buat dua kerja lah apa semua. Ya, ya. Ya Allah. Sekarang ini, bisnes online lah yang hidup. Betul. Tak, ini, Ketika ini, PKP ni. Apa kata Allahyarham Datuk Arun Idris? Dia Ya. pernah menyatakan kepada saya. Dia kata, Mak, you kena ingat bahawa dalam hidup kita ni, Ya. kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Ya. Tapi kalau waktu itu kamu nak mempertahankan kebenaran, maka waktu itulah kamu dilihat salah. Ini almarhum Datuk Arun Idris, pejuang bangsa kita. Ya, pada bulan 1 hari itu bila Ya. kita menulis surat sulit, Ya. pada ketika itu saya senyap je lah. sebab surat sulit bukan? Ya, ya, ya. Tapi adalah kawan-kawan surat sulit dijawab secara publik. Itulah masalah. Saya ialah menunggu dengan sabarnya, orang bantai, tak ada siapa bela, tak apalah, itu adat berjuang. Dan akhirnya Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Ya. ampun tuanku, patut menjunjung kasih atas apa yang tuanku lakukan dan apa yang tuanku titahkan, Ya. bahawa sidang parlimen boleh dibuat ketika darurat ini. Itu dia. Datuk, sabar ke tak sabar nak pergi ke parlimen kali ni? Wah. Apa isu Datuk nak bawa di parlimen? Isu adakah darurat ini darurat politik atau darurat COVID? Ya. Itu satu Satu. contoh. Satu lagi ialah apakah bantuan-bantuan lain untuk rakyat? Ini yang dinanti oleh rakyat sebenarnya. Sebenarnya inilah perjuangan UMNO Ya. sebenarnya. Lagi? Ya. Pengangguran sekarang ni hampir 900,000. Bukan ke 2 juta? Macam mana kaedah untuk mengatasi pengangguran ni? Ya, ya. Graduan universiti 232,000 Di tahun menganggur. ini, yang keluar baru ni, Ya, yang baru ni. Ya. 232,000 menganggur ni. Macam mana kerajaan nak mengatasi perkara ini? Saya akan bagi cadangan-cadangan. Ya. Dan kita harap cadangan-cadangan itu didengar. Itu sebab parlimen ni perlu bersidang. Ya, 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 ya. Lepas tu ni vaksin. Vaksin ni bila nak habis mencocok 80% rakyat ni. Itu nak kena tanya. Ya, jangan sampai tahun depan, entah bulan berapa baru habis. Datuk tak boleh cakap lebih-lebih. Vaksin ni, kalau cakap siapa menentang vaksin ni, dia anggap... Saya tidak menentang vaksin. Saya akan memastikan diri saya divaksinkan. Saya tak macam setengah orang yang anti-vaksin. Saya tidak anti-vaksin. Saya mengalu-alukan. Cuma saya harap rakyat divaksinkan dengan secepat mungkin. Ya. Jangan sampai tahun depan baru habis selesai 80% itu. Ya, ya. Kalau boleh kita selesaikan seberapa yang pantas. Ya, Mudah-mudahan hujung tahun ini ke agaknya, mudah-mudahan selesailah vaksin itu. Datuk, hari ni Presiden masih tak masuk ofis Datuk ini. Isu gelandangan di KL. Itu dibangkitkan oleh Presiden tu. Apa lagi tu? Semalam. Zamzuri Wahid. Ya, Ya, Seth Hussein. Ya. Pantun kluster mahkamah ada tak? Ni apa benda lah, apa kluster mahkamah ni, Syafiq? Tak, ini saya tanya Datuk. Saya ni dizalimi, Syafiq. Tak apa. Apa punya kerajaan Yuan Kasim. No bersatu, semburit, no maruah. Semburit? Jangan tu. Saya tak melafazkan. Kalau dalam live ni saya sebut duduk benda Oh, tu. itu dah. Itu ada dalam tulisan. Macam-macam tu kalau tengok. Macam-macam. Kita Saya cuma Ya. saudara yang melayari saya punya halaman ni, saya minta hotel lah. dah tenat, Datuk. Itu betul. Betul, saya sekarang ni ada setengah hotel. Ya. Macam adalah hotel-hotel yang dekat dengan bangunan UMNO ni. Ya. Mereka beritahu semua
gaji separuh je boleh bayar. Astagfirullahalazim. Itu betul, sungguh. Saya ada hitam putih ni, ada permohonan-permohonan, kesian mereka ya. Kemudian banyaklah yang terjejas, sektor pelancongan cukup terjejas. Betul. Resort-resort kecil tutup dan sebagainya. Termasuk ada juga dalam kawasan saya ya, ini memang banyak nak kena lakukan. Kalau nak diperincikan rasanya Datuk. Dan ahli-ahli parlimen 220 orang, dua meninggal. 220 orang tu bayangkan kalau satu bagi satu cadangan, 220 cadangan. Selalunya ahli parlimen dia tak bagi satu cadangan. Dia buat 10 cadangan. Kalau 10, 2,200 cadangan. Betul. Kita tidak mengetahui banyak perkara. Ahli-ahli parlimen ni berada di kawasan mereka dan mereka mendengar rintihan rakyat. Contoh macam PDPR, merintih rakyat. La ilaha illallah PDPR ni. Saya kata itu Menteri Katun duk pengajaran dan pembelajaran di rumah ni. La ilaha illallah. Beli komputer, bergolok bergadai, cari alung. Ya Allah, handphone berkongsi anak 5 orang. Balik kerja baru anak boleh dapat buat kerja. Daripada itu la ilaha illallah. Lepas itu pinjam dengan alung. Pinjam dengan alung, dah pinjam, sekolah buka pula. What a joke we have. Ya Allah. Nasi goreng. Saya ada buat nasi goreng hari ni. Nasi goreng Ahmad Maslan. Boleh tengok di Twitter saya. Ngam nama nasi goreng tu. NGAM. Nasi goreng Ahmad Maslan. NGAM. 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 Itu boleh buka di Pontian tu. Jadi ginilah, walaupun kami mendukung kerajaan ini, tetapi kami tidak mahu keprihatinan rakyat ini dikebawahkan. Kami ingin keprihatinan rakyat itu yang utama. Rakyat diutamakan itu, kembalikan macam dulu. Itu yang kita nak. Okey, Dok. Di politik sikit, Dok. Politik lah UMNO. Dan kami tak maulah meraga-ragakan fashion dan sebagainya. Itu tak payahlah nak tunjuk-tunjuk. Kita tahulah kawan kita dah cantik apa semua kan. Benda-benda begitu rakyat tak berapa suka ya. Rakyat nak tahu pagi besok aku ada makan. Saya pagi tadi tengok ada 2 orang daripada Kedah mencari rezeki sebab stesen bas dah tak boleh. Stesen bas tak ada. Tak ada orang naik bas, jadi dia keluar ke jalan besar menjual kelapa. Air kelapa. Saya pergi duduk tanya. Kita pergi melihat apakah masalah-masalah rakyat ini. Bayangkan kalau dia buka stall yang kecil begitu yang boleh diangkat-angkat. Diangkat oleh siapa-siapa, bandaraya ke apa ke. Itu zalim namanya. Jadi perkara begini selalu turun padang dan bertanya pada rakyat apa yang berlaku. Dan kita tahu juga line internet ini memang teruk lah. Apabila PDPR hari itu, ilaha illallah, dah lah gadget tak ada. Kemudian line internet. Ini semua perkara yang rakyat inginkan. Kemudian apabila kita menyatakan bahawa pemandu teksi, bas dan sebagainya terjejas, baguslah Menteri Kewangan kita ni. Menteri Kewangan kita ni tidaklah dia berparti sangat, bukan ya? Ya ke? Agaknya lah. Harapnya dia orang UMNO lah. Nampak saya Menteri Kewangan. Menteri Kewangan ini bukan yang Lim Guan Eng. Lim Guan Eng tu tak apalah, biar dah berlalu dah. Ini yang Menteri Kewangannya ni. Saya harap dia benar-benar prihatin. Dia orang boleh dirondeng ya. Dia boleh dirondeng dan kita jangan give up lah pada dia ni. Menteri-menteri lain tu kadang-kadang kita nak give up juga, tapi dengan dia ni kita kena. Apa pandangan Datuk pada prestasi menteri-menteri daripada UMNO ni? Duk senyap aja dekat kabinet dia, Datuk. You as Susah Agung Duk tak kata tentu. Ada yang okey, ada yang saya pun nak kata ya Allah, ya Allah. Nah macam saya ada yang okey, ada yang perlu dipertingkatkan. Macam Datuk Samsul Nasara. Okey, dia jaga tenaga nasional. So bila ada PKP yang terbaru ini, maka dia kata okeylah 6 bulan boleh bayar. Adalah kelegaan pada rakyat. Itu sebagai contoh. Yang kalau itu contoh bagus ya. Kemudian apabila kita melihat Dr. Noraini pun dia menangguhkan pembayaran PT-PTN. Okey juga. Jangan main TikTok lah tu, ketua wanita. Biar kita tegur tu. Dia tak main TikTok dah. Dia tak main TikTok. Yang baik, bagus kita kata bagus. Kemudian macam kawan kita ni, kawan saya KJ. Okey, mesti. Yalah, hari tu saya yang bertanya di pasal vaksin dalam grup lah apa semua. Yalah, dia kata
Tok Mat, dia kata beli vaksin ni bukan macam beli goreng pisang kat Benot. Saya kawan baik dia kan. Jadi saya tak adalah nak berlawan-berlawan dengan dia ni. Tak, Datuk kena Saya harap dia dapat melaksanakan imunisasi kebangsaan dengan baik bersama Datuk Seri Dr. Adham Baba. Yes. Saya harap begitulah. Itu Menteri UMNO ya, Datuk. Dan Datuk Ismail Sabri teruskan. Dan Pencerahan. Datuk Ismail Sabri pun apabila saya komplain lah. Saya komplain pasal ni apa ni denda RM1,000. Tak pakai mask, terlupa agaknya bawa mask, kena RM1,000. Mancing 4 orang RM1,000, RM4,000. Baru-baru ni saya gembira kerana Datuk Ismail Sabri kata boleh dirayu ya. Kalau ada polis tersilap ke di mana-mana boleh dirayu. Boleh dirayu. Ini kerana kita bagi feedback pada dia. Ya. Kita nak maklum balas dihantar pada menteri prihatin terhadap maklum balas itu. Ya. Tapi menteri yang jaga barang ni dia orang Sarawak. Saya harap dia prihatin sikit yang jaga. Sama malam saya bercakap tu harga barang melangkat tu. Ini kawan saya ni. Dia bukan UMNO, jadi dia PBB, dia Susah Agung PBB, dia Alex ya. Alexander Nantalinggi. Saya harap dia selalu turun padang dan melihat harga barang. Ada turun padang tu? Saya harap. Yang nampak turun padang tu bekas mantan ahli UMNO tapi sekejap saja tu. Jadi saya harap dia melihat dan memastikan harga barang ni terkawal. Datuk, saya nak tanya tu. Dalam akta 2 malam lepas saya dah cakap bahawa kalau dari akta darurat, waktu darurat ini sepatutnya kerajaan boleh impose harga. Misal contoh, harga beras. Kerana darurat, perintah darurat, musim darurat, harga beras RM20. Siapa tak lawan tu? Ini darurat. Ada tak ada Datuk sebagai ahli parlimen? Benda-benda macam ni yang patut ditanya di parlimen. Tapi nak tanya siapa? Salmah Khamis, Suhadita Jusoh, Pak Tam Kedah, Raslam Saman, Senjata Mukmin, Syafiq Abdul Halim, Halim Tuah, Hamis Zahmuring. Takkan dia orang boleh, dia orang pun nak tahu jawapan itu. Syed Imran Gombak, Cik Lat, Rohana Saidun, Afdal Hisham. Terima kasihlah kerana mengikuti. Saya gembira kerana pada petang ini walaupun tidak diduga, kita tak ada buat appointment apa. Masuk je Kamal Amir. Dia kata, "Tok, boleh buat interview tak?" Sejak bila saya menghampakan Saudara Mustafa Datuk Kamal Amir ni? Tidaklah. Minyak pun naik. Saya dah menyebut minyak harga petrol ni. Datuk dulu bekas Timbalan Menteri Kewangan. Macam mana cekawalan harga Jangan sampai orang kata PN ni petrol naik. Cukuplah BN dulu orang kata barang naik. Jangan sebut PN, petrol naik. Jadi saya dah cadang dalam Twitter saya, dalam Facebook saya, bahawa dah RM2 ni, kalau boleh jangan lebih daripada RM2. Macam mana caranya? Kena bagi subsidi. Ada subsidi. Itu yang dibuat dalam zaman kerajaan kita dulu. Kalau tak ada duit, cari duit. Memang tukar kerajaan cari duit lah. Yang kau nak sangat jadi kerajaan. Betul. Kena cari duit. Menterinya kena cari duit. Jangan harap Menteri Kewangan seorang. Kesian dia. Tapi kena cari duit. Bagaimana cara kaedah untuk cari duit, bagi subsidi pada rakyat. So Datuk rasa menteri-menteri kabinet kita yang ada tu, mereka bincang ke semua ni dalam kabinet tu? Kadang-kadang macam tak dibincang kan Datuk, tahu-tahu buat keputusan yang flip-flop. Minum dulu. Sila minum. Jadi saya kadang-kadang saya naik angin. Saya tak marah menteri lain. Saya terasa hati kalau menteri itu datang daripada UMNO. Kita ada 9 orang menteri dalam tu. 2.6k view. Ramai ke 2.6k ni? Kali dengan 500 tu. Ramailah. Zainal Abidin, Abdul Mujib, Mat Otai Harun, Mai. Tak, soalan saya tak jawab lagi bila saya tanya kabinet, menteri kabinet kita ni dulu. Bila bincang ke masalah rakyat sebenarnya tu? Yalah. Sepatutnya begitulah. Sepatutnya tiap-tiap Rabu pagi tu kena detailkan apa perkara. Dan adakah mereka berjumpa dengan presiden, berjumpa dengan Datuk atau presiden UMNO? Sebab mereka wakil UMNO. So, okey, nak bincang apa? Ini UMNO. Tidak ada satu kerajaan campuran dalam dunia ini. Seperti Malaysia. Okey. Tidak ada satu kerajaan campuran dalam dunia ini seperti Malaysia, iaitu parti utama dalam kerajaan itu, penjawat utamanya semua tak ada jawatan.
Itu masalah tu. Ya, ya. Tidak ada satu kerajaan campuran dalam dunia ini yang parti utama kerajaan campuran itu, penjawat-penjawat utamanya semua tak diberi jawatan. Presiden tak ada jawatan, timbalan presiden tak ada jawatan, Susah Agung tak ada jawatan. Macam mana nak tanya dengan menteri-menteri yang lain dulu? Presiden tak ada jawatan, timbalan tak diberi jawatan, presiden tidak diberi jawatan, naib presiden 2 tak diberi jawatan, ketua pemuda tak diberi jawatan, ketua puteri tak diberi jawatan, bendahari tak diberi jawatan. Top 5 MKT ada yang tak ada jawatan. Jadi persoalan saya, adakah menteri-menteri yang mewakili UMNO ni bertemu dengan presiden? Tidak pernah berlaku dalam mana-mana kerajaan campuran di seluruh dunia ini. Parti utama yang mewujudkan kerajaan itu, penjawat utamanya tak ada jawatan. Siapa yang patut bagi jawatan? Tan Sri Muhyiddin Yassin kan? Kalau saya sebut begini, orang kata UMNO gila jawatan. Ya. Tapi parti-parti yang lain itu, presidennya ada jawatan, timbalannya ada jawatan, naib presidennya ada jawatan. Saya tak sebut Susah Agung. Ya. Tak apa. Okey, Tok, saya nak satu sendiri, Tok. Sebelum kita nak habis ke apa semua, saya nak. Ya. Datuk Seri Presiden kita ni bercuti, masih lagi bercuti. Tengok dari pejabat kosong lagi katanya kuarantin. Ya. Dia kuarantin. Dan dia melontarkan 2 hari lepas satu tulisan itu yang menyentuh perasaan saya, Tok. Bila dia kata Presiden menulis. Presiden menulis, dia kata sudah sampai masanya untuk kita menebas lalang-lalang ini. Saya nampak di tebah lalang tu. Dan saya faham maksud dia. Double meaning. Ya. Apakah Datuk faham pada begitu? Apa tak fahamnya. Apakah Datuk akan bersama dengan Presiden? Saya dilantik oleh Presiden, pastilah saya bersama dengan Presiden. Okey. Saya tahu dia dizalimi. Ya. Dan saya juga dizalimi. Ya. Dan saya nak beritahu kepada teman-teman yang menonton ni. Ya. Kalau kita menzalimi Ya. kerajaan yang menzalimi rakyat, Ya. kerajaan itu akan jatuh. Kerajaan PH sudah jatuh kerana menzalimi rakyat. Hati-hati kepada kerajaan PN. Ya. Bayang-bayang tu ada nampak tak? Dah nampak dah. Tapi itulah. Saya tak nak cakap lebih pada itu. Orang tahu bagaimana nak mengira. Berapa banyak kerusi yang ada apa semua. Kita jangan meneruskan kezaliman. Itu. Detail perkara itu bolehlah cek. Perkara apa yang kita anggap zalim, perkara apa yang kita meneruskan kezaliman. Cek satu persatu. Jangan meneruskan kezaliman. Kita boleh memaafkan tapi tak boleh melupakan sesuatu yang luka tu tak? Cuma saya belajar dalam perjuangan ini, perjuangan bukan lari 100 meter, perjuangan ini maraton. Kadang-kadang dalam maraton tu kaki terselioh apa semua, orang ada yang baling batu agaknya tersepak lah apa segala benda, penat lelah, itu adat perjuangan. Kalau tidak berani di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut rumah roboh, jangan buat rumah lereng bukit. Baiklah saudara, saya rasa Datuk Susah Agung kita ni masih banyak kerja-kerja lagi yang perlu. Cuma dengan muafakat nasional ni kita ingin teruskan. Dengan PAS ni kita ingin teruskan. Jadi sebab apa kita dengan PAS diteruskan? Sebab kita telah merintis jalan penyatuan ummah. Pada 24 hari bulan, daripada 14 hari bulan 9 hari itu, maka kita telah memeterai piagam. Pada ketika itu parti PPBM tak ada, masih bersama DAP lah. Mereka memerintah waktu itu. Masa memerintah bersama dengan DAP, bersama dengan yang lain-lain. Kita dah memulakan itu di Dewan Merdeka. Banyak air mata yang mengalir. Bukan saja dalam mereka, di luar dalam mereka, di kerana seluruh kita tu. bergaduh berpuluh tahun. 60 tahun bergaduh antara dua parti terbesar umat Islam. Jadi kita teruskan muafakat nasional ini. Rakyat ingin diteruskan. Maka saya ingin menyatakan selaku Susagang UMNO, UMNO ingin meneruskan muafakat nasional. Dan PAS juga saya tahu, saya jumpa kepimpinannya juga ingin meneruskan muafakat nasional. Jadi harapan Datuk, Perikatan Nasional ini sebagai parti kami tak masuk. Tapi kerajaan ini, ahli-ahli parlimen masih lagi mendukung. Walaupun menzalimi. Tentang menzalimi ini, saya harap mereka terbukalah minda dan fikiran supaya berfikirlah dengan waras tentang perkara supaya kita ini tidak menzalimi, kerana kalau kita zalim, kita akan runtuh.
Okey, saudara, malam ini saya tak dapat nak mengulas lagi apa yang kita bincang pada hari ini. Kerana malam ini saya akan berdebat dengan saudara Tian Chua daripada Parti Keadilan Rakyat. Malam ni jam 9 malam. So, jadi kita berjumpa lagi semalam malam. Pada teman-teman yang lain semua, saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih, jutaan terima kasih kepada Datuk Ahmad Maslan yang sudi meluangkan waktu yang tidak menghampakan saya. Tok, sepatah dua kata pada teman-teman pelai-pelai kita yang kita touch 2.7, Tok. Sila, Tok. Terima kasih kepada semua yang menonton. Alhamdulillah, syukur. Teruskan berjuang demi agama, bangsa dan tanah air Bata. Perjuangan mudah-mudahan diredai oleh Allah, diredai oleh Tuhan. Assalamualaikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam ini. Terima kasih. Selamat malam. Selamat siang.